Pengenalan yang pertama ialah kesejahteraan hidup sebagai indikator pembangunan. Kesejahteraan hidup merupakan indikator penting dalam menilai tahap pembangunan masyarakat, terutamanya dalam kalangan komuniti luar dan pesisir. Penilaian ini tidak hanya merangkumi aspek ekonomi semata-mata, tetapi turut melibatkan dimensi sosial, persekitaran, kesihatan dan pendidikan dan kemudahan asas yang memberi kesan langsung kepada kualiti hidup penduduk. Masyarakat pesisir lazimnya bergantung kepada sumber laut dan persekitaran semula jadi bagi memenuhi keperluan harian serta menjana pendapatan. Yang kedua ialah prinsip kemampanan. Pembangunan negara yang berteraskan prinsip kemampanan turut memberi penekanan kepada usaha peningkatan kesejahteraan komuniti pesisir. Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-12 dan Dasar Komiti Negara menekankan keperluan memperkasa komuniti rentan termasuk masyarakat pesisir dengan menyediakan peluang ekonomi, kemudahan awam dan program sokongan sosial yang bersesuaian. Yang ketiga ialah sokongan dasar kerajaan terhadap komuniti pesisir. Kampung Batin di seberang Taki merupakan salah satu contoh komuniti pesisir yang sedang mengalami perubahan struktur akibat perkembangan pesat sektor pelancongan dan pembangunan bandar. Majoriti penduduknya bergantung kepada aktiviti perikanan dan perniagaan kecil sebagai sumber pendapatan. Dan yang terakhir ialah penilaian kesejahteraan hidup komuniti pesisir. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai kesejahteraan hidup komuniti pesisir di Kampung Batin dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, sosial dan persekitaran setempat. Penilaian secara menyeluruh ini penting bagi memastikan pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif dan dapat memenuhi keperluan sebenar komuniti. Seterusnya ialah latar belakang. Yang pertama ialah ketergantungan komuniti pesisir kepada sumber semula jadi. Komuniti pesisir merupakan sebahagian daripada masyarakat luar bandar yang lazimnya tinggal berhampiran pantai dan bergantung secara langsung kepada sumber marine serta aktiviti berkaitan seperti perikanan, pelancongan dan perniagaan kecil-kecilan bagi kelangsungan hidup. Yang kedua ialah kesejahteraan bukan sekadar ekonomi. Dalam konteks pembangunan negara, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan pelbagai dasar untuk meningkatkan taraf hidup komuniti luar bandar termasuk masyarakat pesisir. Antaranya ialah Dasar Komiti Negara Rancangan Malaysia ke-12 yang menekankan pembangunan inklusif serta meningkatkan kualiti hidup kumpulan rentan. Namun, jurang kesejahteraan antara masyarakat bandar dan pesisir masih ketara disebabkan oleh faktor seperti komuniti pesisir yang sering menghadapi tekanan akibat pembangunan tidak terkawal yang mengganggu aktiviti tradisional mereka seperti penangkapan ikan selain terdedah kepada risiko bencana alam seperti ribut dan banjir. Ketiga ialah jurang pembangunan masih ketara. Kampung Batin yang terletak di seberang Taki Kuala Nerus merupakan antara perkampungan pesisir tradisional yang masih mengekalkan identiti komuniti nelayan. Kebanyakan penduduk di kampung ini bergantung kepada sektor perikanan pantai, aktiviti pelancongan kecil dan pekerjaan tidak formal sebagai sumber pendapatan utama. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kawasan ini turut mengalami perubahan dari segi pembangunan fizikal dan ekonomi termasuk kesan daripada limpahan pelancongan di sekitar Kuala Terengganu dan Jabatan Angkat Drawbridge yang menjadi tarikan baru. Seterusnya ialah perubahan di Kampung Batin dan keperluan kajian. Penilaian ini penting untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan serta keperluan khusus komuniti bagi memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat dari segi dalam masa jangka yang panjang. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Terdapat 4 permasalahan kajian ini iaitu cabaran ekonomi dan akses kemudahan asas, perubahan struktur pekerjaan dan identiti komuniti, kekurangan data dan pendekatan penilaian yang umum dan yang terakhir ketidakseimbangan pembangunan fizikal dan sosial. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama ialah mengkaji tahap kesejahteraan hidup komuniti pesisir di Tok Jombal. Yang kedua, mengenal pasti akses komuniti terhadap kemudahan asas seperti pendidikan, kesihatan, air bersih dan perumahan. Dan yang terakhir, menganalisis persepsi komuniti terhadap tahap keselamatan dan keharmonian sosial di kawasan pesisir. Hari ini saya nak kongsikan tentang kesejahteraan hidup komuniti pesisir berdasarkan kajian literatur yang kami jalankan di Kampung Batin seberang Taki. Yang pertama adalah berkaitan tahap kesejahteraan hidup komuniti pesisir. Penduduk di Kampung Batin banyak bergantung pada hasil laut. Tapi, bila cuaca tak menentu, pendapatan mereka pun tak stabil. Ramai juga yang rasa tak puas hati dengan hidup sebab peluang kerja yang sikit. Tambah lagi, banjir dan kenaikan air laut pun buat ekonomi mereka terganggu. Jadi, penting untuk ada pelatihan kemahiran dan cari sumber pendapatan lain macam pelancongan atau bisnes kecil. Yang kedua adalah berkaitan akses kepada kemudahan asas. Di Kampung Batin, kemudahan asas seperti air, pendidikan dan kesihatan memang ada. Tapi banyak isu yang timbul. Air bersih sering terganggu sebab penyelenggaraan yang tak cukup. Pendidikan pula tak sesuai dengan keperluan komuniti pesisir. Jadi belia ni susah nak rebut peluang ekonomi. Selain itu, ramai penduduk tak manfaatkan klinik untuk jaga penyakit sebab kurang kesedaran. Jadi, kita perlukan penambahbaikan dari segi sistem, kurikulum dan kesedaran kesihatan. Yang ketiga pula adalah persepsi terhadap keselamatan dan keharmonian sosial. Rasa selamat juga memainkan peranan besar dalam kesejahteraan. Tapi ramai penduduk di sana risau tentang jenayah kecil dan banjir. Gotong royong boleh bantu eratkan hubungan. Tapi kadang-kala ada juga konflik sebab rebut hasil laut. Jadi penting untuk libatkan penduduk dalam setiap projek supaya mereka rasa dihargai dan aman. Yang keempat pula adalah jurang kajian. Akhir sekali, dari kajian lepas, banyak yang fokus pada ekonomi saja. Tapi aspek macam kepuasan hidup dan hubungan antara jiran masih kurang diberi perhatian. Budaya dan cara hidup tempatan juga penting sebab ia mempengaruhi cara mereka terima pembangunan. Jadi, perlunya kajian yang lebih menyeluruh dan memahami apa sebenarnya yang komuniti perlukan. Seterusnya, metodologi dalam kajian ini mempengaruhi sebahagian besar dalam ketepatan dan kualiti data melalui pelbagai reka bentuk seperti pembinaan soal kajian, konteks soalan dan format jawapan, muat tinjauan serta tindak balas daripada responden yang akan dikenal pasti. Penyelidik juga menggunakan instrumen kajian seperti pendekatan kuantitatif,
iaitu melalui borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang dianalisis secara deskriptif melalui nilai skor mode, skor median, frekuensi dan perantusan. Selain itu, pengumpulan data sekunder turut membantu dalam menyokong dapatan kajian dengan memberikan jawapan dan gambaran awal penyelidikan melalui rujukan kepada pengetahuan sedia ada bagi membimbing perancangan kajian berdasarkan sumber seperti buku, tesis, laporan dan jurnal yang boleh diperoleh daripada pangkalan data universiti dan medium yang berkaitan. Bahagian pengumpulan data pula, pertama sekali pengkaji menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang didapati secara langsung seperti soal selidik dan pemerhatian. Satu set borang soal selidik berbentuk tertutup telah diedarkan untuk meninjau kesejahteraan hidup komuniti pesisir di Kampung Batin. Merangkumi dua bahagian soalan, iaitu bahagian A merupakan bahagian demografi responden berkaitan jantina, umur, status, perkahwinan, tahap pendidikan, pekerjaan dan pendapatan subjek kajian. Manakala bahagian B ialah penilaian terhadap kesejahteraan hidup komuniti pesisir di Kampung Batin berdasarkan item soalan berbentuk skala Likert 5 mata. Bermula daripada sangat tidak setuju kepada sangat setuju. Bagi pengumpulan data sekunder pula, pengkaji mengumpulkan maklumat melalui bahan bacaan, jurnal, sumber internet dan sebagainya yang dapat memberi data tambahan untuk meningkatkan keberkesanan kajian. Kedua ialah kaedah persempelanan di mana sampel kajian ini terdiri daripada 30 orang komuniti pesisir di Kampung Batin sebagai subjek kajian yang menjawab soalan borang soal selidik berkaitan penilaian kesejahteraan komuniti pesisir. Bagi analisis kajian pula melibatkan analisis parametrik seperti korelasi Pearson untuk mengukur hubungan antara dua pembuli ubah berskala interval. Selain itu, perisian SPSS turut digunakan sebagai alat analisis statistik yang membolehkan data diproses dengan pantas dan tepat. Bagi bahagian lokasi kajian pula dilakukan di Kampung Batin seberang Takir. Kampung Batin ialah sebuah kawasan kejiranan yang terletak di Kuala Terengganu, berhampiran dengan Taman Permin, Perdana dan Kampung Baru seberang Takir, serta terletak di muara sungai Terengganu dan sepanjang pesisir Laut Cina Selatan. Kampung Batin ini terletak bersebelahan dengan RPMM Taman Batin Perdana dan mempunyai kira-kira 3,600 orang penduduk berada dalam jarak 500 meter dari Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks seberang Takir, 700 meter daripada Taman Batin Perdana serta hanya 1 kilometer dari Jabatan Angkat. Seterusnya, bahagian dapatan kajian tentang penilaian kesejahteraan hidup pesisir. Kajian kes di Kampung Batin seberang Takir. Seramai 19 responden lelaki dan 11 responden perempuan yang telah mengambil bahagian dalam kajian kes ini. Untuk status perkahwinan, seramai 13 responden yang telah berkahwin dan 14 lagi masih bujang. Dan untuk tahap pendidikan pula, majoriti responden berada di tahap sekolah menengah. Untuk pekerjaan pula, majoriti responden bekerja sendiri dan bekerja di sektor swasta. Untuk pendapatan mereka berada di lingkungan RM1,000 ke RM2,000 Malaysia. Seterusnya, persoalan kajian satu iaitu kesejahteraan sosial dan keselamatan. Untuk item yang pertama, adakah anda berasa selamat tinggal di komuniti ini? Majoriti responden menjawab setuju. Untuk item yang kedua, adakah aktiviti kemasyarakatan sering diadakan di kawasan anda? Majoriti responden menjawab setuju. Item yang ketiga, adakah aktiviti kemasyarakatan sering diadakan di kawasan anda? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang keempat, adakah wujud sebarang masalah sosial seperti jenayah dan pergaduhan di komuniti anda? Majoriti menjawab tidak setuju. Dan item yang kelima iaitu adakah maklumat penting seperti bantuan di keselamatan disampaikan dengan baik kepada penduduk? Majoriti menjawab setuju. Seterusnya, persoalan kajian 2 iaitu kesejahteraan kesihatan. Untuk item pertama, adakah anda mempunyai akses mudah untuk ke pusat kesihatan atau klinik? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang kedua, sejauh mana anda berpuas hati dengan perkhidmatan kesihatan yang diterima? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang ketiga, adakah rumah anda mempunyai bekalan air bersih yang mencukupi? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang keempat, adakah anda mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam atau menjaga pemakanan? Majoriti menjawab setuju. Dan item yang kelima, adakah kerap anda mendapatkan rawatan kesihatan dalam setahun yang lalu? Majoriti menjawab setuju. Akhir sekali, persoalan kajian 3 iaitu kesejahteraan ekonomi. Untuk item yang pertama, adakah pekerjaan anda mencukupi untuk menampung keperluan harian? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang kedua, adakah anda berpuas hati dengan kestabilan ekonomi keluarga? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang ketiga, adakah anda mempunyai simpanan tetap untuk kecemasan? Majoriti menjawab setuju. Untuk item yang keempat, pernahkah anda menerima bantuan kewangan dari kerajaan? Majoriti menjawab sangat setuju. Dan item yang kelima iaitu adakah anda merasa selamat dengan keadaan kawasan anda ketika ini? Majoriti menjawab setuju. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian perbincangan bagi dapatan kajian. Kajian ini bertujuan untuk menilai kesejahteraan hidup komuniti di Kampung Batin dengan memberi fokus pada 3 aspek utama, iaitu sosial, kesihatan dan ekonomi. Kajian ini melibatkan 30 orang responden dan analisis data menggunakan SPSS. Dapatan pada bahagian demografi, kajian menunjukkan bahawa 63.3% responden adalah lelaki, manakala 36.7% adalah perempuan. Ini mencerminkan struktur pekerjaan lebih melibatkan lelaki yang memerlukan tenaga fizikal berbanding perempuan. Dari segi status perkahwinan, 46.7% responden bujang, 43.3% berkahwin dan 10% dudel yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Mereka yang berkahwin lebih menekankan kestabilan kewangan sebagai aspek penting dalam kehidupan mereka.
Seterusnya, mengenai tahap pendidikan, 66.7% responden berpendidikan menengah. Ini menunjukkan bahawa mereka mungkin menghadapi cabaran untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Memiliki pendidikan yang rendah pula akan memberi kesan terhadap peluang pekerjaan dan kestabilan ekonomi mereka. Dari segi pekerjaan dan pendapatan, 36.7% responden bekerja sendiri, terutama dalam bidang perniagaan. 50% responden turut melaporkan pendapatan mereka yang kurang daripada RM1000 yang mencerminkan kesulitan kewangan yang memberi impak kepada kualiti hidup mereka. Seterusnya, berkenaan dengan penilaian terhadap aspek kesejahteraan sosial dan keselamatan komuniti. 56.7% responden merasa selamat tinggal di komuniti mereka. Hal ini menunjukkan bahawa keselamatan bergantung kepada hubungan kejiranan yang rapat, yang merupakan aspek penting dalam mencipta persekitaran yang selamat. Sebanyak 46.7% responden aktif dalam kemasyarakatan, namun terdapat sebahagian yang kurang terlibat, yang menunjukkan bahawa masih ada ruang untuk meningkatkan komunikasi dan penyertaan dalam aktiviti sosial. Dalam aspek kesejahteraan kesihatan, 56.7% responden melaporkan bahawa mereka mempunyai akses yang mudah ke perkhidmatan kesihatan. Namun, terdapat segelintir yang menghadapi kesukaran. Ini menunjukkan bahawa masih ada keperluan untuk memperkenalkan lebih banyak perkhidmatan kesihatan bergerak dan pengembangan infrastruktur kesihatan di kawasan terpencil untuk memastikan semua penduduk mendapat akses yang mencukupi. Selain itu, bekalan air bersih adalah mencukupi bagi kebanyakan responden, tetapi perlu dipastikan bahawa ia stabil di seluruh kawasan kerana bekalan air yang tidak konsisten boleh menjejaskan kesihatan penduduk. Dalam aspek kesejahteraan ekonomi, 53.3% responden berpuas hati dengan kestabilan ekonomi keluarga mereka. Namun, masih terdapat beberapa yang tidak pasti mengenai kestabilan kewangan mereka. Hal ini mencadangkan bahawa ada perlu lebih banyak sokongan ekonomi yang perlu diberikan kepada golongan berpendapatan rendah untuk memastikan mereka mencapai kestabilan kewangan jangka panjang. Selain itu, penerimaan bantuan kewangan dari kerajaan diterima oleh kebanyakan responden. Namun, sistem pengedaran dan maklumat bantuan perlu diperbaiki supaya lebih ramai yang berhak menerima bantuan ini. Ini akan memastikan bantuan sampai tepat pada waktunya kepada mereka yang memerlukannya. Bagi meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk Kampung Batin, beberapa cadangan penambahbaikan boleh dilaksanakan. Pertama, perlu ada peningkatan akses kesihatan dengan memperkenalkan lebih banyak perkhidmatan kesihatan bergerak dan memperbaiki infrastruktur kesihatan di kawasan yang lebih terpencil agar semua penduduk dapat rawatan kesihatan yang diperlukan. Kedua, penglibatan masyarakat dalam aktiviti kemasyarakatan perlu dipertingkatkan melalui penyuluhan dan komunikasi yang lebih baik agar semua lapisan masyarakat dapat terlibat dalam program sosial yang dapat memperkukuh keharmonian komuniti. Ketiga, literasi kewangan perlu dipertingkatkan dengan memperkenalkan program pendidikan kewangan yang lebih meluas untuk membantu penduduk mengurus kewangan mereka dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kestabilan ekonomi mereka di masa hadapan. Kesimpulan, yang pertama ialah kesejahteraan umum yang lebih stabil. Komuniti menunjukkan rasa selamat dan hubungan sosial yang baik mencerminkan wujudnya sokongan sosial dan persekitaran yang harmoni. Yang kedua ialah isu komunikasi dan penyertaan komuniti. Masih terdapat penduduk yang kurang maklumat atau tidak terlibat dalam aktiviti menunjukkan keperluan penambahbaikan saluran komunikasi agar lebih inklusif. Yang ketiga ialah ekonomi harian mencukupi tetapi tidak kukuh. Walaupun ramai menyatakan pendapatan harian mencukupi, ketiadaan simpanan tetap dan kebimbangan terhadap masa depan menunjukkan keperluan kepada pendidikan, kewangan dan keselamatan ekonomi jangka masa panjang. Dan yang keempat ialah jurang capaian bantuan dan maklumat. Terdapat penduduk yang tidak menyedari bantuan kerajaan yang tersedia menadakan jurang dalam akses maklumat dan keperluan pelaksanaan dasar yang lebih menyeluruh. Dan yang terakhir ialah cadangan ke arah pembangunan lestari. Kajian ini mencadangkan peningkatan kemahiran komunikasi berkesan serta dasar pembangunan yang lebih mesra komuniti dan berorientasikan realiti setempat.